trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. Say heaven. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, like this, no one I just. Alors mes amis, pour date fête ça fête, c'est la première fois fête ça fête pour Jazz New York City. Qui représente sérieux pour ça de la fête New York City. Are you ready? Say heaven. Eduardo Los Quiños. Allez, tout Buat ads beribu-ribu tapi swipe up, tekan link masih lagi ke WhatsApp. Kesian. Oops. Assalamualaikum. Saya Amirul dari Shanti Academy. Saya tengok perniagaan awak belum ada website dan sistem. Ini yang amat merisaukan kami. Awak mungkin dah menanggung kerugian ribuan ringgit, mungkin puluhan ribu ringgit tanpa awak sedar. Pernah tak anda terfikir kalau tiba-tiba beberapa orang pelanggan di tengah malam pukul 3 pagi scroll social media, terjumpa perniagaan awak dan dia minat dan tertarik untuk membeli produk awak, lalu dia tekan link di bio yang awak sediakan dan bawa terus mereka ke WhatsApp dan mereka mesej perniagaan awak dan mereka menunggu dengan penuh kesabaran. Pukul 3 pagi, kemungkinan besar WhatsApp yang dihantar oleh pelanggan tidak dibalas dan pelanggan masih lagi menunggu. Mungkin hari keesokannya pukul jam 12 tengah hari baru pelanggan dapat maklum balas daripada perniagaan awak. Mungkin ketika pelanggan terima maklum balas itu, mereka sedang sibuk dengan aktiviti harian dan mereka telah berubah hati dan tidak lagi berminat dengan produk dan perkhidmatan awak. Sangat-sangat merugikan. Sayang 1000 kali sayang. Beberapa orang pelanggan mungkin terlepas. Sepatutnya bisnes online dapat dijalankan 24 jam tanpa tidur. Namun, jika anda tidur, perniagaan anda juga tidur. Ini yang kami prihatin. Ini yang kami nak bantu. Kami nak bantu usahawan untuk bina website e-commerce perniagaan anda sendiri dengan sistem yang padu. Cuba bayangkan senario yang sama, pukul 3 pagi, pelanggan tekan link di bio anda dan terus bawa mereka ke butik website anda dan mereka tengok katalog dan membuatkan mereka lagi berminat. Terus mereka masukkan ke dalam troli dan terus buat pembayaran. Anda dapat generate sale, pelanggan happy dapat membeli dengan anda. Jadi, berhentilah buat kerugian dan mula bertindak. Kami menawarkan perkhidmatan bina website serendah RM499 sahaja. So, jangan lepaskan peluang, tekan link di bio di bawah. Dan bagi usahawan-usahawan di luar sana, kami belanja setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat tips dan trik percuma untuk edit gambar, edit video dan pelbagai tips dalam online perniagaan. Jangan lupa follow, like dan share FB page Shanti Academy. Sistem padu, bisnes laju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar awak semua? Kita dalam rancangan Online Business Tips and Trick episod ke-7, Enterprise atau Sendian Berhad, Sistem padu, bisnes laju. Apa khabar awak semua? So, saya harap awak semua dalam keadaan happy, gembira. Kita pun dah dengar berita yang baik daripada orang kata jam 5 tadi kan. Mesti ramai yang tertunggu-tunggu apakah yang akan disediakan oleh pihak kerajaan. So, semoga segala yang disediakan oleh pihak kerajaan bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. So, pasti dalam mood bahagia, gembira kan, dah dengar berita gembira. So, kami juga mendoakan agar anda semua dalam keadaan yang orang kata
selesa kan, tenang, jangan emosi-emosi, jangan stres-stres. InsyaAllah di setiap masalah itu hanya sekadar cabaran, dan setiap cabaran insyaAllah kita boleh tempuhinya. Alright, so siapa kan hari ni saya tengok ramai sangat ya kan yang tengah stres, yang tengah tertekan dengan tekanan ekonomi terutamanya, bukan sekadar COVID-19 sahaja, tetapi ekonomi juga sangat-sangat orang kata tenat kan. Ramai setiap hari ada sahaja isu kan, tak payah ceritalah bab bunuh diri ke apa ke. So ramai orang tertekan. Jadi dekat Shanti Academy pun nak buka ruang dan peluang boleh jana sehingga RM4,000 sebulan. RM4,000 sebulan. Itu bukan maksimum. Ini RM4,000 ni orang kata paling sap-sap-soi lah. Hanya 10 orang klien premium boleh dapat keuntungan bersih RM4,000. Boleh dapat gaji RM4,000 sebulan. InsyaAllah RM10,000 tu RM4,000 10 orang klien tu orang kata itu level-level paling rendah lah. Sebab sangat mudah kita punya taktik dan strategi. Tak perlu nak set up FB, tak perlu nak set up IG, hanya perlu WhatsApp sahaja. So siapa yang rasa nak tambah duit, nak tambah pendapatan, ataupun ada yang kehilangan kerja, nakkan pendapatan dalam keadaan segera, so boleh join team kita, partners kita. Kita buka percuma sahaja. Tapi sebelum tu saya nak dengar dulu suara saya dengar atau tak. Alright, suara saya dengar jelas So insyaAllah siapa yang nak join, kita ada sediakan form dekat bahagian komen tu. So boleh sign up untuk jadi partners kita. Percuma sahaja, terus boleh start. Awak isi je borang, kita contact, masukkan dalam group, kita brief strategi kita, cara kita macam mana awak nak buat duit, and then awak terus boleh start. Tak perlu nak tunggu kita hantar barang ke, tak perlu nak pegang stok ke, nak postage ke, tak perlu. Dan kita akan ajar strategi yang sharp. Kita orang kata strategi yang sharp shooter lah. Kita tembak pada sasaran terus. Alright, so itu sedikit lah sedikit orang kata sharing yang kita boleh bantu kan. Hari ni kita tengok sangat-sangat teruk. Even setiap hari saya share dekat story kan, macam-macam isu kan. Sekarang ni dalam keadaan tertekan kan, bukan saja COVID-19 tapi ekonomi juga sangat tertekan. Alright, so kepada usahawan-usahawan di luar sana, saya harap anda semua jangan down kan. Ini semua bukan masalah, hanya cabaran sahaja untuk kita. Bila kita berjaya tempuh cabaran yang sukar ni, so cabaran-cabaran selepas ini akan jadi lebih mudah kan. Kita dah try the level, orang kata kalau kita main game tu, kita try the hardest level dulu, baru kita main ke level-level yang senang. So sama macam hari ni, insyaAllah ini adalah orang kata cabaran yang agak sukar, yang memang tertekan kan. Even kami sendiri pun tertekan kan, dengan kita tak boleh nak beroperasi. Ada beberapa bisnes kita yang tak boleh nak beroperasi sepenuhnya. So agak tertekan, tapi kita anggap ini sebagai satu cabaran. Kita fokus kepada penyelesaian, jalan keluar kepada cabaran yang kita hadapi ni. Alright, so dekat sini juga kita menyediakan perkhidmatan bina website. Bina website untuk usahawan-usahawan, untuk perniagaan-perniagaan anda, terutamanya perniagaan online. Offline pun boleh, sama ada restoran ataupun butik-butik nak buat website, tiada masalah. Hanya serendah RM499 sahaja. Hanya kita akan buat daripada pembelian domain, setup, structure semua, sehinggalah ke payment gateway. Payment gateway adalah pelanggan membuat pembayaran. Alright, so so itu orang kata apa, sedikit sedutan tambahan daripada iklan yang awak dah tengok tadi di awal tadi. So insyaAllah pada malam ini OBTT, Online Business Tips and Trick, pada malam ini episod ke-7 episod ke-7 yang bertajuk Enterprise atau Sendian Berhad. Anda semua masih lagi dalam enterprise ataupun dah convert perniagaan anda menjadi Sendian Berhad. Alright, so sebelum kita akan mulakan sharing kita pada malam ini, saya nak anda share seberapa banyak anda boleh share, sebab malam ni adalah ilmu dan pengalaman kami sendiri. Kami share pada malam ini adalah based on our experience, bukan based on orang kata saya tak pakar dalam bab orang kata perundangan syarikat atau sebagainya. Anda boleh rujuk pada yang lebih pakar, tapi ini saya share atas orang kata pengalaman saya sendiri. Dalam masa lebih kurang 6 ke 7 tahun. So pengalaman saya ada lebih daripada 5 syarikat Sendian Berhad dan lebih daripada 3 perniagaan enterprise
So awak boleh check. Nama saya dekat eBiz. Sebenarnya lebih daripada 5. Cuma ada yang dormant, ada yang aktif. So malam ni saya akan share. Perlu enterprise ke, perlu Sdn Bhd ke, apa pro and cons dia. Alright. So saya harap anda semua boleh share seberapa banyak anda boleh share. Alright. So taklah. Saya akan mulakan dengan orang kata perbandingan. Saya akan buat perbandingan antara enterprise dan juga Sdn Bhd. Enterprise sebenarnya, okey, sebelum tu ini adalah knowledge. Enterprise ni kita belum iktiraf sebagai syarikat. Kalau kita pergi SSM, enterprise ni adalah kita daftar perniagaan. Sebab itu untuk peniaga online, tak kisahlah di agent ke, dropship ke, kalau dia nak collect duit pelanggan, dia mesti daftar perniagaan. Yang ini enterprise lah. Enterprise ni dia belum jadi syarikat lagi. Kalau orang tanya kau ada syarikat tak? Tapi syarikat masih lagi orang kata enterprise. So belum syarikat lagi. Enterprise ni masih lagi status perniagaan. Kita baru daftar perniagaan. Syarikat kita belum daftar lagi. So kalau kita nak daftar syarikat, kita kena buat syarikat sendirian berhad. Right? Itu adalah kata knowledge pertama. Kalau awak cek dalam sistem SSM pun dia akan ada dua. Semak perniagaan ataupun semak syarikat. Syarikat ni bermula dengan Sdn Bhd. Dia ada banyak lagi kategori selain Sdn Bhd, Berhad, Holdings dan sebagainya lah. Dan yang orang kata hotnya adalah Sdn Bhd ataupun Enterprise. Okay. So ini based on our experience. So kalau nak lebih detail boleh rujuk kepada yang pakar. Okay. So okay, for us, macam hari ni kita lebih kepada sharing pendapat lah. Pendapat yang orang kata dari pengalaman kita sendiri. Right. So antara enterprise dengan Sdn Bhd ni, dia tak ada betul, dia tak ada salah. Dia very subjektif. Tapi untuk advice, untuk bermula, baru nak mula berniaga, baru nak mulakan perniagaan, kami sarankan untuk mula dahulu dengan enterprise. Sebab enterprise ni komitmen dia lebih rendah, jauh lebih rendah daripada Sdn Bhd. Awak nak tahu kalau enterprise nak tutup, katakanlah kita orang kata dalam bisnes ni kita give up, kita give up, kita nak tutup, nak tutup lah. Maksudnya perniagaan kita tu dah tak nak beroperasi, kita tak perlu bayar apa-apa. Kita punya SSM expired dalam masa 2 tahun kalau tak silap saya. Kita punya perniagaan tu dah orang kata dah terbatal dan orang lain boleh daftar menggunakan nama yang sama. Itu untuk enterprise. Tapi untuk Sdn Bhd, anda perlu sediakan sejumlah wang untuk bayar company secretary, untuk prepare, untuk dormantkan syarikat anda. So Sdn Bhd ni tak mudah, dia kena sentiasa ada duit. Even nak tutup syarikat pun kena ada duit. Contoh, anda dah tak ada orang kata bajet, dah tak ada dana, dah tak ada orang kata modal dah nak tutup syarikat Sdn Bhd, dia takkan tutup selagi anda tak orang kata tak settlekan dengan company secretary untuk dormantkan syarikat ni. Bila kita nak buka syarikat Sdn Bhd, kita kena ada secretary, company secretary, bukan secretary yang jaga your schedule, tapi company secretary yang bertauliah. Company secretary yang ada lesen. Alright, lepas tu dia kena ada accountant dan auditor. Sebab setiap tahun perlu diaudit walaupun syarikat itu tidak beroperasi. Ada jangan anggap kalau kita buka syarikat Sdn Bhd, kita anggap semua beroperasi, tapi ada yang tak beroperasi. Contoh, kita dah buka syarikat Sdn Bhd, contohlah kita buka tahun ni 2021. Tapi kita masih lagi proses dalam foundation. Baru nak buat produk ke, baru nak set up kedai ke. Tahun 2022 baru kita nak mula berniaga. Contoh. Tapi tahun 2021 ni, kita dah kena audit walaupun kita tak terima apa-apa bayaran. Sebab dalam Sdn Bhd ni, kita kena ada paid up capital. Kita kena ada director, exclusive director. Executive director ni adalah director yang ada nama dalam SSM. Director ni dia ada banyak kategori. Dia ada appointed director, dia ada director yang by contract, dia ada director yang appointed director ni adalah director yang kita lantik lah. Maksudnya contoh, saya owner, ada seorang lagi owner Sdn Bhd ni, dia akan kena ada perkongsian. Dia tak ada seorang.
So kita berdua akan lantik beberapa orang director. So yang dilantik tu adalah kita panggil appointed director. Dia ada dua, dia ada berbagai jenis lah director. Dia ada non-independent dan ada independent. Dia ada non-independent eksklusif eksekutif, non-independent eksekutif dengan independent eksekutif. Dia ada dua perbezaan. Dan setiap tu dia ada kuasa masing-masing. Contoh, kalau eksekutif director, maksudnya dia ada nama dalam SSM, dia ada kuasa untuk buat keputusan untuk syarikat. Kalau share dia paling besar lah. Maksudnya dia tak perlu nak dengar suara orang lain, dia boleh buat keputusan atas diri dia. Maksudnya ikut suka hati dia lah. Contoh kan, paling mudah bahasa nak faham kan. Okay. So untuk kita nak growkan perniagaan kita, contoh kita dah buka dah enterprise, kita dah katakanlah dah 3 tahun dengan enterprise, syarikat kita pun menghasilkan keuntungan lebih kurang 30,000 ke atas sebulan. So kita confident nak buka Sdn Bhd. Okey, kat masa tu sesuai sebab Sdn Bhd ni dia sanggup kita growkan bisnes. Sebab bila kita Sdn Bhd, orang lebih mudah untuk first dapatkan loan, yang kedua dapatkan dana, sama ada pelaburan ataupun pelaburan lah. Lepas tu yang ketiga dia meng-upkan kita punya status, company profile kita, daripada enterprise ke Sdn Bhd. Nama pun enterprise kan. Enterprise ni baru daftar perniagaan, belum cukup kukuh lagi kan. Sebab apa Sdn Bhd ni dia agak rumit? Sebab dia nak kukuh. Even kalau nak tutup syarikat pun, nak dormankan syarikat ni pun kita kena bayar. Kita kena sediakan. Jangan kata nak tutup syarikat, kita nak buka akaun bank syarikat pun kita perlu ada company secretary yang keluarkan resolution untuk kita buka akaun. Senang cerita, kalau nak buka Sdn Bhd ni, poket dan modal kena tebal sikit lah berbanding enterprise. Kalau enterprise kita daftar syarikat, kalau pakai nama sendiri, contohlah nama Muhammad Malik, so Muhammad Malik Enterprise katakan lah, itu kalau tak silap saya kos dia dalam RM30 sahaja setahun. Tapi kalau nak daftar, contohlah awak bagi nama ABC Enterprise, itu dalam RM70 setahun. Saya tak pasti sekarang, kalau tak silap saya masih lagi sama harga dia. Alright, so itu saja kos untuk enterprise. Tapi untuk Sdn Bhd ni dia berbeza. You kena ada paid up capital. Paid up capital ni dia ada minimum. Kalau dulu dah RM2,000 paid up capital minimum. You sama ada sebab dia kena ada 2 orang, sama ada nak sama banyak ataupun terpulang lah. Tapi dia ada minimum RM2,000. Yang sekarang saya tak pasti berapa minimum untuk paid up capital Sdn Bhd. Tu boleh rujuk pada yang pakar lah. Alright, dan boleh rujuk kepada company secretary yang bertauliah. Alright. Lepas tu, apa beza antara enterprise dan Sdn Bhd? Okey. Setiap company, syarikat Sdn Bhd ni, selain kita perlu, kenapa kita perlu orang kata apa? Diaudit ataupun diaudit setiap tahun supaya kita punya profil syarikat itu orang kata boleh disemak secara telus. Bila kita dah buka syarikat Sdn Bhd ni, kita punya data tu, kita punya data syarikat, keuntungan, share, siapa director dia, semua orang boleh nampak sebenarnya. Kalau kita pergi kat e-info SSM, kita download saja data-data kalau siapa yang nak cari syarikat, detail syarikat Allahu Akbar. Maksudnya nak cari sekian-sekian syarikat lah, dapatkan info sekian-sekian syarikat, kita boleh dapatkan. Dan dia akan dapat lengkap semua keuntungan, dia punya aset, dia punya kalau kerugian ke apa ke, dia akan nyatakan kat situ. Siapa pemegang saham yang paling besar, semua kita dapat data. Sebab tu kita kena audit every year. Dan kalau tak audit, kita akan di compound. Dia ada masa setiap tahun. Contoh tahun 2021, kalau dulu tak ada PKP, tak ada masalah ni, biasanya dalam 3 bulan sahaja kita kena settlekan audit, daripada bulan 1 sampai bulan 3. Kalau tak silap saya lah. Sebab sekarang ni dah PKP, jadi kebanyakannya dah drag. Kadang-kadang sampai bulan 6 pun boleh lagi disubmit audit untuk syarikat Sdn Bhd. Alright. So saya rasa itu sahaja
yang orang kata yang boleh saya sampaikan. So saya harap awak dapatlah info serba sedikit. Ini tak detail. Kalau nak detail kena rujuk kepada company secretary supaya dapat info yang lebih dalam, lebih tepat, dan kos dia dia orang kata subjektif, dia depends pada company secretary. Alright. So itu sahaja untuk orang kata bab ini, enterprise dan Sdn Bhd. So last words daripada saya untuk bab ni, kita bermula biarlah dari enterprise. Dah nak grow nanti baru Sdn Bhd. Sebab itu adalah the best. Dan jangan orang kata enterprise, dah mula enterprise nak enterprise je lama. Cuba orang kata letakkan satu target untuk Sdn Bhd-kan syarikat anda. Alright. So itu sahaja untuk topik kita pada malam ini, enterprise ataupun Sdn Bhd. Alright. So jangan lupa hari Rabu kita juga ada topik yang seterusnya yang orang kata interesting, iaitu personal account atau business account. Ni ramai yang kita tengok online business ni masih lagi gunakan personal account, dan kita akan sharekan apa kekurangan kalau kita pakai personal account, tak ada business account. Alright, dan siapa yang tak ada lagi SSM, walaupun anda agent ke dropship sekalipun, kalau anda nak majukan perniagaan anda dalam perniagaan ni lah, kan, anda kena daftar SSM, kena daftar perniagaan anda. Dan ianya merupakan satu kesalahan yang besar jika anda berniaga tanpa daftarkan perniagaan, walaupun enterprise. Ini memang ada dalam rang undang-undang, tak boleh terima duit pelanggan, duit sesiapa yang bayar pada kita tanpa kita mendaftarkan perniagaan kita. So pastikan siapa yang berniaga, tak kisah agent ke dropship ke, dia kena daftar perniagaan. Kan, kalau rasa tak mampu untuk buat nama nama khas, buat je nama sendiri, daftar dekat SSM. Contoh nama Nur Atikah, daftar nama Nur Atikah Enterprise, RM30 sahaja. Alright, asalkan daftar perniagaan anda. So itu sahaja untuk pada hari ini, juga hari Rabu jam 9 malam dengan topik business account atau personal account. Alright, so siapa yang nak buat duit, ini saya ulang lagi sekali, siapa nak buat duit RM4,000 sebulan, jangan lupa join Partners Cantik Academy. Dan siapa yang nak lajukan perniagaan mereka dengan adanya website, nak bangunkan website, boleh hubungi kami, ada link dekat bio, boleh WhatsApp kami, boleh tinggalkan Facebook page, astagfirullahalazim, Facebook page anda, dan kami akan structurekan dan anda boleh lihat bakal website anda. Okey, sistem padu bisnes laju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. Say